Ada orang kata kita kena ikut Nabi selepas umur 40 tahun. Sebelum umur 40, Nabi belum disyariatkan oleh Allah Ta'ala. Walaupun Nabi belum menerima syariat, tetapi sebelum umur 40 itu adalah persiapan yang Allah buat, persiapan Rabbani. Allah sendiri yang buat satu program untuk membentuk Nabi Muhammad menjadi satu orang Nabi yang sempurna. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, laqad qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Majid. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. وقال تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر بيدي لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang saya muliakan Tuan Pengerusi Majlis merangkap Tuan Imam Fadilatul Syekh Ustaz Amirul Aqif, yang saya hormati Barisan Ahli Jawatankuasa Surau Putra Al-Amin, yang saya amat hormati juga Fadilatul Syekh Ustaz Farhan Da'i, adinda saya yang kebetulan datang untuk Masya Allah bersama dengan kita pada malam ini. Ahlan wa sahlan wa marhaban Ustaz. Dan tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semenjak daripada tak salah saya 14 hari bulan 3 yang lalu, kuliah saya yang terakhir di salah sebuah surau ataupun masjid di Putrajaya ni, saya tak ingat nama suraunya. Itulah kuliah terakhir saya sebelum PKP. Dan alhamdulillah sepanjang PKP kita buat kuliah secara online, tak pernah lagi buat kuliah secara offline. Jadi alhamdulillah pada malam ini online dan offline-nya dua-dua diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak dapat dinafikan bahawasanya menghadiri kuliah agama ini pun satu nikmat yang sangat besar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, terutama orang-orang masjid, yang mana Allah Ta'ala pilih kita menjadikan masjid sebagai rumah kita. Maka Allah Ta'ala akan muliakan kita dengan majlis-majlis ilmu sebegini. Maka tiadanya majlis ilmu selama beberapa bulan sudah tentu akan menggamit kerinduan yang sangat mendalam di hati kita. Masya Allah, kalau orang cakap penceramah ni, kalau dia tak pegang mic dia boleh demam. Begitulah juga kadang-kala Masya Allah pendengar ceramah pun, kalau sehari tak dengar ceramah, kadang-kala kita pun boleh rasa macam hari itu ada kekurangan dalam diri kita. Masya Allah. Lebih-lebih lagi kita Masya Allah, warga Surau Putra Al-Amin, Masya Allah, yang mana saya kira Masya Allah sepanjang saya berjalan dalam kuliah-kuliah, saya tengok komitmen Masya Allah AJK Surau Putra Al-Amin ni Masya Allah begitu tinggi. Jadi saya rasa bila mana dijemput untuk datang ke sini, saya rasa macam tak boleh tinggal kuliah di sini Masya Allah. Kerana apa? Semangat dan juga orang panggil iltizam daripada AJK di sini menjadikan kami ni rasa rindu datang ke sini Masya Allah. Jadi menyambung kembali pengajian kita daripada kitab Sirah An-Nabawiyah karangan Syekh Muhammad Al-Khudari Bik, seorang pengkaji sejarah daripada Universiti Al-Azhar, mengarang kitab yang sangat-sangat ringkas dan simple yang diberi nama Nurul Yaqin. Masya Allah, saya mengaji kitab ini pada tahun 94 yang dahulu. Jadi alhamdulillah setelah
kita selesai belajar, rasanya kitab ini patut dikongsi dengan masyarakat sebab cerita dia ringkas tetapi Masya Allah mengandungi pengajaran yang besar bagi mereka yang nak mempelajari tentang sirah Nabawiyah. Masya Allah, perjalanan hidup kekasih kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sampailah kita pada malam ini ke halaman yang ke-25, tajuk yang diberikan Badul Wahyi, permulaan wahyu. Kalau kita belajar kitab Sahih Bukhari pun, bab yang pertama daripada Kitabul Iman, babun kaifa kana badul wahyi. Bab bagaimanakah permulaan wahyu ini turun kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nampak wahyu ni macam kecil pada pandangan kita, ya. Pada pandangan kita, kita nampak wahyu ni macam benda yang simple, yang sederhana. Tetapi hakikat sebenarnya sebelum turunnya wahyu, semua manusia nak memahami sesuatu guna akal, guna kefahaman sendiri. Sebelum turunnya wahyu ni manusia semua agak-agak belaka. Dan Allah telah beritahu, wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya sangka-sangka, agak-agak, rasa-rasa ni tidak memberi faedah yakin yang sebenar-benarnya. Manusia agak rasa Tuhan macam mana, rasa-rasa kot inilah Tuhan kita. Rasa-rasa inilah cara ibadat. Nak rasa syukur pada Tuhan tu tak tahu nak menggambarkan macam mana, rasanya inilah cara yang paling baik nak bersyukur, beribadat kepada Tuhan. Rasanya nak hormat ibu bapa, cara paling baik beginilah cara dia. Nak hormat suami sampai sujud di kaki suami, rasanya itulah kaedah yang terbaik. Sehinggalah Allah telah turunkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak salah saya dalam surah Asy-Syura ketika mana Allah SWT menceritakan tentang permulaan wahyu ini, Allah sebut wa kadzalika awhayna ilaika ruham min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepada kamu wahai Muhammad bagaimana cara untuk mengajarkan agama ini kepada umat kamu. Ma kunta tadri mal kitab wal iman. Sebelum turunnya wahyu, engkau sendiri walaupun engkau kekasih Allah, orang paling alim, orang paling baik, engkau sendiri pun tak tahu apa itu Quran, apa itu iman. Nabi Muhammad pun tak tahu Quran. Sebelum Nabi menerima Quran, Nabi tak tahu pun Quran itu apa. Sebab itu pada hari pertama Nabi berjumpa dengan Jibril, Nabi sendiri pun tak tahu kenapa ni, apa dah jadi dengan aku, di mana silap aku, apa kekurangan aku. Nabi sendiri pun tak tahu. Nabi pun ketakutan menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ma kunta tadri mal kitab wal iman walakin ja'alnahu nuran. Tetapi kami jadikan wahyu ini, kami jadikan Al-Quran ini, kami jadikan Islam ini satu cahaya. Nahdi bihi man nasya'u min ibadina, yang kami pimpin siapa yang kami kehendaki di kalangan hamba kami melalui pimpinan tuntunan Al-Quran ini, siapa yang kami kehendaki di kalangan hamba kami. Wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad kekasihku, engkau akan membimbing manusia ini. Setelah Allah bagi hidayah, Nabi Muhammad akan membimbing mereka ke jalan yang lurus. Masya Allah. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah, kata Imam Khudari mengatakan lamma balagha alaihi salam sinnul kamal. Tak kala sampailah baginda sallallahu alaihi wasallam usia kesempurnaan. Hari ini kita merasakan orang lelaki ni, dia punya umur kesempurnaan dia, umur dia paling sempurna, bahasa Arab dipanggil sinnul kamal. Kita pada pahaman kita 30 tahun. Sebab 30 tahun ni masa kita paling kuat, paling cergas, otak kita masa tu sangat laju, cita-cita kita pun tinggi, tak ada siapa boleh kalahkan kita pada usia 30 tahun. Tetapi tuan-tuan dan yang rahmati oleh Allah, usia yang sempurna kalau ikut Islam adalah 40 tahun. Usia di mana berhimpunnya kekuatan tubuh badan dengan ketajaman akal fikiran dengan keluasan pengalaman. Selalunya orang muda ni kurang pengalaman. Selagi belum masuk umur 40 tahun, pengalaman kita tu belum pengalaman, kematangan kita belum lagi kematangan. Tidak dipanggil sinur rusydi. Rusydi maknanya Allah Ta'ala bagi kita boleh menimbang satu benda tu dengan pertimbangan yang hakiki, yang sebenarnya. Kita punya neraca emosi kita masih belum cukup itu lagi tuan-tuan.
Sebab itu Islam ni kebanyakannya Nabi-Nabi ni menerima nubuah pada usia 40 tahun. Melainkan Nabi Isa AS saja, satu orang satu-satunya Nabi yang menjadi Nabi pada usia pada ketika mana masih berada dalam buayan lagi. Hanya Nabi Isa AS. Nabi Isa AS masa orang tuduh ibu dia melakukan zina, maka dia mengatakan, Masya Allah, dia beritahu, aku qala inni Abdullah, aku adalah hamba Allah Ta'ala, ataniyal kitab, hari aku lahir ini aku dah menerima kitab Injil, wa ja'alani nabiyya, hari ini juga aku dah jadi seorang Nabi, hari pertama lahir terus jadi Nabi, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, Allah jadikan aku diberkati, aku pergi ke mana tempat, tempat itu penuh dengan keberkatan. Wa awsani bis salati waz zakah ma dumtu hayya, Allah wasiatkan aku di mana pun engkau berada, tunaikanlah solat dan bayar zakat ma dumtu hayya, selama mana aku hidup. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya, Allah wasiatkan kepada aku pada hari dia lahir, Allah dah pesan berbaktilah kepada ibu bapa kamu. Wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya, Allah tak jadikan aku seorang pemaksa sombong yang angkuh, dan juga Masya Allah jabbaran asya, lagi pula melakukan kedurhakaan. Ini wahyu yang Allah bagi pada Nabi Isa AS waktu dia mula-mula lahir. Mak dia bawa ke kampung. Itulah satu-satu Nabi yang Allah pilih menjadi Nabi pada usia kecil lagi. Sebab itu Nabi Isa AS dipanggil Ruhullahi wa kalimatuh, kalimah Allah Ta'ala. Tanda kebesaran Allah ni Nabi Isa AS. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ulama kata walaupun tak jadi Nabi pada usia kecil, tetapi daripada hari Nabi lahir, bahkan sebelum Nabi lahir lagi, masa bonda Aminah sedang mengandungkan Rasulullah, sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dipersiapkan, preparation untuk menjadi satu orang Nabi. Allah Ta'ala didik Nabi Muhammad tu sedikit demi sedikit untuk jadi Nabi yang paling mulia, Nabi yang paling sempurna, insanun kamilun mukammalun, insan yang sempurna lagi disempurnakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu jangan kita ingat proses perjalanan hidup Rasulullah sebelum jadi Nabi itu jangan kita anggap sia-sia. Macam tu tak ada kena-mengena. Rasulullah ni mula berdakwah umur 40 tahun. Jadi 40 tahun tu baru kira, baru nak dikira. Sebenarnya bukan begitu. Perkiraan kita nak ikut Nabi ni daripada umur 40 ke sebelum umur 40. Yang kita kata kita ni kena ikut Rasulullah ni, ada orang kata kita kena ikut Nabi selepas umur 40 tahun. Sebelum umur 40 Nabi belum disyariatkan oleh Allah Ta'ala. Walaupun Nabi belum menerima syariat, tetapi sebelum umur 40 itu adalah persiapan yang Allah buat, persiapan Rabbani. Allah sendiri yang buat satu program untuk membentuk Nabi Muhammad menjadi satu orang Nabi yang sempurna. Sebab itu proses bela kambing, Masya Allah, sebelum ni saya ada pengalaman bela kambing, sekarang dapat pengalaman baru bela kuda pula tuan-tuan. Masya Allah. Kita ingat tuan-tuan, bela kambing dengan bela kuda ni macam tak ada kena-mengena. Sebenarnya bila saya mula-mula bela kambing dulu, selepas bela kambing, Allah bagi saya ni kemampuan untuk kita bergaul dengan masyarakat kawan-kawan. Yalah, orang awam lah kita katakan. Orang awam, nak berkawan dengan orang awam ni kena ada skill tuan-tuan, nak bergaul dengan orang awam ni. Sebab itu Imam Ibn Hibban kata, jangan kau merendahkan kekuatan orang awam. Sebenarnya orang awam ni adalah perisai kepada alim ulama. Kalau ulama dihina, siapa yang akan bangun? Orang awam. Sebab itu kita jangan pernah merendahkan dalam statement kita. Jangan pernah kita mempersendakan, merendah-rendahkan orang awam di hadapan kita. Walaupun ada pepatah mengatakan al-awam kal an'am. Memang ayat tu orang Arab punya pepatah lah, orang awam ni macam binatang ternakan lah, mana ikut je kan. Tapi ayat tu tak boleh digunakan, tak sesuai nak digunakan. Sebab pertahanan bagi kita ni, frontliner kita sebenarnya, kalau kita cakap sepatah, orang awam lah yang akan sediakan dada mereka untuk mempertahankan ulama. Tetapi bila kita bela kuda pula,
Allah SWT bagi kita kemampuan untuk kita menguasai pula ataupun kita bergaul seni bergaul dengan orang-orang tinggi pula tuan-tuan. Orang elit pula. Nak bergaul dengan dia orang ni kena belajar ilmu kuda tuan-tuan. Masya-Allah. Saya belajar dengan satu orang Shifu, juara dunia memanah dan berkuda. Dia beritahu saya ni, kalau saya tengah rasa ego, rasa sombong, rasa bongkak masa tu, saya nak naik kuda, nak tunjuk kat orang, saya akan berhenti dulu. Sehingga perasaan saya betul-betul dah rasa tawaduk, baru saya akan naik kuda. Waktu itu kuda pun akan terpengaruh dengan sifat kita. Kalau kita tengah naik kuda, kita tengah sombong, kuda kita pun akan berjalan dengan pride. Dia akan mewarisi sifat sombong kita. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, sebenarnya seni dalam sunnah ni tuan-tuan, ya Allah, kalau digabungkan 4 sunnah Nabi ni, sunnah yang utama, yang hari ni sunnah ni semua ditinggalkan oleh umat Islam, sunnah berkuda, sunnah berenang, sunnah memanah dan sunnah mempertahankan diri Gusti ni tuan-tuan, digabungkan 4 sunnah ni baru sempurna. Kalau hanya naik kuda je, memanah tidak, berenang tidak, bergusti tidak, kita akan jadi macam biasalah naik kuda kan, pergi padang polo kan, kita beli baju mahal-mahal, standard, jadi camp polo lah kita tuan-tuan, tak salah. Tapi tuan-tuan, kita tak faham apa tujuan kita berkuda, di mana kita nak gunakan. Jadi memanah pun, kalau berkuda tidak memanah, kita tak ada sasaran. Naik kuda untuk apa? Masya Allah, ada target dia, Masya Allah. Allahu Akbar. Nabi Muhammad ni ajar budak-budak muda. Sebab itu hari ni tuan-tuan, anak muda kita ni asyik dengan gadget. Sebab dia tak jumpa kuda lagi tuan-tuan. Kalau jumpa kuda ni lupa gadget. Masya Allah. Masya Allah. Hari ni Allah bagi kita sunnah untuk selesaikan masalah. Tetapi tuan-tuan rahmat Allah, sebelum umur 40 tahun Nabi bela kambing, Nabi pernah buat bisnes kan. Sebenarnya ilmu bisnes pun nak digunakan dalam berdakwah. Ilmu bela kambing pun nak digunakan dalam berdakwah. Nabi pernah berperang kan. Nabi pernah berperang sebelum berdakwah. Nabi tahu strategi perang macam mana. Sebelum Nabi berdakwah, Nabi pernah berkecimpung dalam masyarakat. Mesyuarat pun dia pernah hadir. Mesyuarat Masya Allah di Darun Nadwah, Nabi pernah join mesyuarat yang dipengerusikan oleh Abu Jahal. Nabi tengok macam mana orang kampung mesyuarat, JKK kampung mesyuarat kan, macam mana dia punya pengalaman dia. Nabi Muhammad pernah menyelesaikan masalah orang ramai sebelum dilantik jadi Rasul. Sebab itu pengalaman Nabi sebelum 40 tahun jangan dianggap sia-sia. Pengalaman itu berharga. Kalau kita nak jadi pemimpin, kena bawa benda ni semua tuan-tuan dalam kehidupan kita. Masya Allah. Jadi orang Islam semua kena tu. Sampai kawan saya tu beritahu, saya tak akan ajar anak murid saya belajar silat sebelum dia selesai ilmu naik kuda. Dah berjaya naik kuda, dah berjaya memanah, baru saya ajar dia ilmu persilatan. Barulah dia tak akan jumpa orang. Kalau kita tak naik kuda ni tuan-tuan, kita jumpa orang semua kita anggap dia kecil. Tapi bila kita naik kuda tuan-tuan, kuda ni Allah bagi satu ilmu yang hebat. Saya naik kuda ni, saya rasa kuda punya teknologi yang Allah bagi ni tuan-tuan mengatasi sekalian mesin yang ada di dunia ni kan. Kita naik tu dia dah tahu dah kita pandai bawa ke tak kerti bawa ke. Mula-mula bawa dia akan nak buat jatuh, dia menyakat kita sikit. Kalau kita menggelabah, dia akan kontrol kita sampai sudah. Tapi kalau kita boleh kontrol dia akan dengar cakap kita. Masya Allah, ini semuanya sunnah-sunnah Nabi yang mana Masya Allah orang Arab dah biasa dengan benda ni. Cuma kita ni orang Melayu baru nak belajar-belajar membiasakan diri tuan-tuan. Mudah-mudahan sunnah ini satu hari nanti hidup dalam masyarakat kita. Masya Allah, boleh katakan semua orang Islam pandai berkuda, pandai memanah, pandai berenang, pandai bergusti, insya-Allah taala. Boleh insya-Allah kita cuba untuk hidupkan. Sebab Rasulullah dah hidup benda ni sebelum umur 40 tahun. Siapa pernah bergusti dengan Rasulullah tuan-tuan? Kan? Ada seorang handal lah di kalangan orang Arab ni. Dia ni pakar gusti lah, tak ada siapa boleh kalahkan dia. Kan? Masya Allah. Dia pun nak bergusti dengan Nabi. Dia challenge Rasulullah. Sebab orang ni nak challenge dengan Nabi ni dengan berbagai-bagai cabaran. Pendekar nak test Rasulullah dari sudut kependekaran dia. Ada orang macam Utbah bin Rabi'ah nak challenge Nabi dari segi kesastraan dia.
semua umat Nabi ni sebelum nak mengaku Rasulullah sebagai Rasul, nak challenge Nabi dulu. Jadi Nabi ni kena orang paling kuat. Sebab itu Allah bagi pada Rasulullah ni kekuatan 40 orang lelaki-lelaki. 40 orang lelaki-lelaki punya kekuatan ada pada Rasulullah. Jadi berada di nak test Rasulullah 3 kali, dia pun tak perasan masa bila Rasulullah telah angkat dia, telah empah dia, tuan-tuan. Masya Allah, handalnya Rasulullah. Kita hari ni kalau sebut ustaz-ustaz macam kami ni, tuan-tuan, ajak bergocoh, tuan-tuan tak reti. Tak pandai kita nak bergocoh ni, tuan-tuan. Sebab kita ni Masya Allah, ustaz-ustaz macam kami ni, Masya Allah, kerja kita makan je, Ustaz. Makan, minum, Masya Allah. Lepas teh tarik, tuan-tuan. Kita tak ada masa nak berlatih macam Rasulullah. Jadi Rasulullah ni sebelum 40 tahun tu dah siap semua dah. Perlengkapan Nabi tu dah siap. Cuma wahyu je belum datang. Datang wahyu terus, Masya Allah. Maka dikata wahya arba'un. Usia kesempurnaan itu 40 tahun. Arsalahullah ta'ala lil alamin basyiran wa nadhira. Allah hantar baginda sallallahu alaihi wasallam bukan untuk orang Mekah Madinah. Sebelum Nabi hadir, tuan-tuan, semua kaum ini berbangga dengan kaum dia. Orang Rom berbangga dengan tamadun Rom dia, Romawi dia. Orang Parsi dia berbangga dengan kehebatan Persian. Peradaban kami ni paling hebat. Kalau orang Parsi ni, tuan-tuan, peradaban dia lebih kepada seni. Seni bina cantik, tuan-tuan. Kalau pergi Taj Mahal, tengoklah orang Parsi berbangga dengan dia orang punya seni bina. Walaupun seni bina tu Masya Allah India, tetapi Masya Allah orang yang dia punya arkitek dia, saya pergi ke Taj Mahal, dia kata satu orang yang buta, kan? Malam itu dia bermimpi, dalam mimpi dia melihat syurga. Jadi dia buat bangunan Taj Mahal itu ikut seni bina syurgawi yang dia tengok dalam mimpi dia. Jadi orang Parsi yang buat tu orang Parsi. Dia punya tukang dia tu, dia punya arkitek dia tadi orang Turki, tuan-tuan. Orang daripada Farsi. Hebat, tuan-tuan. Jadi semua kabilah ni berbangga. Orang Arab pula antara kabilah dengan kabilah mereka sangat bangga. Tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam ni, Allah hantar Nabi ni sebagai Nabi yang akan membawa rahmat bagi seluruh alam. Nabi tak sia-siakan kelebihan yang ada pada orang Farsi, kelebihan yang ada pada orang Arab, kelebihan yang ada pada orang Romawi. Kelebihan tadi bila digunakan untuk agama, maka jadi sebuah binaan ummah yang sangat indah. Ummah yang kuat. Umat yang kuat ni bukan hanya pada orang Arab saja, bukan hanya ada orang Farsi saja, bukan ada pada Romawi saja. Kesempurnaan agama ni, kesempurnaan ummah ini, bila bergabung seluruh alam untuk berbakti pada agama, waktu itulah baru kita akan nampak kesempurnaan agama. Orang Melayu ada kelebihan dia, gunakan kelebihan ini untuk Islam. Orang Arab ada kehebatan dia, berani dia, degil dia. Kalau digunakan untuk agama, hebat. Orang Romawi, strategi dia cantik, indah. Perencanaan dia hebat. Gunakan kehebatan kau untuk agama, maju insya-Allah taala. Itu kehebatan Rasulullah. Dia tak nafikan kelebihan orang tu, bagus, awak punya kelebihan tu bagus, tapi gunakan untuk agama. Maka bila semua orang guna, Salman Al-Farisi gunakan teknologi Parsi untuk bantu Islam, menang sahabat Nabi dalam peperangan Khandaq. Sayyidina Bilal, orang Afrika, gunakan orang punya kehebatan untuk agama. Agama pun maju, Masya Allah. Suhaib Ar-Rumi, gunakan teknologi Rom untuk bantu agama Islam, maka hebat. Orang Yahudi pun hebat. Kalau kau beriman pada Allah Ta'ala, jadilah Abdullah bin Salam, tuan-tuan. Satu orang yang mana Nabi gabungkan kehebatan seluruh umat dalam dunia ni, Masya Allah, menjadi satu dan semuanya berbakti kepada agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Nabi ni Allah hantar untuk seluruh dunia sebagai pemberi khabar gembira kepada manusia yang taat kepada Allah. Nabi sampaikan berita gembira, Nabi bagi motivasi syurga untuk kita. Orang tak ada semangat dengar cerita syurga daripada Rasulullah, kembali bersemangat. Orang putus asa daripada rahmat Allah, Allah kata la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa daripada rahmat Allah. Orang Arab masa tu putus asa dah, tuan-tuan. Siapa dapat mendamaikan kami? Orang Madinah kata, andai kata di dunia ni ada satu orang boleh mendamaikan Aus dengan Khazraj, kami bersedia nak jadikan dia sebagai pemimpin kami. Sebab kami dah tak larat nak berperang, bergaduh,
sesama kami. Maka Nabi datang membawa khabar gembira, Masya Allah. Sahabat Nabi yang dah putus asa, kan, Masya Allah, Wahsy bin Harbin dah putus asa daripada rahmat Allah, Nabi sampaikan berita gembira, rupanya ada peluang lagi orang macam saya ni, wahai Rasulullah, untuk masuk syurga, wahai Rasulullah. Nabi juga memberi amaran kepada orang yang durhaka pada Allah, begini. Nabi telah sampaikan semua berita gembira, Nabi dah sampaikan semua berita ancaman, Nabi telah sampaikan. Liyukhrijahum minaz zulumati ila min zulumatil jahalah ila nuril ilm, untuk keluarkan umat ini daripada kegelapan kejahilan. Hidup di zaman jahiliah ni tuan-tuan gelap. Jahil ni satu kegelapan. Sebab itu kita jangan pernah berbangga. Yalah, betul lah, kita kadang-kadang mengaku saya ni jahil, ustaz. Yalah, mengaku jahil tu bagus, satu kebaikan. Tapi nak keluarkan diri daripada menjadi orang jahil kepada orang alim. Sahabat Nabi semuanya dilahirkan sebagai orang jahil. Sahabat Nabi ni semua jahiliah dulu. Tapi kenapa sebelum wafat, dalam tempoh 23 tahun berkawan dengan Nabi, sahabat ni berubah menjadi orang alim? Kadang-kadang kita ni, saya jahil ustaz, saya jahil, sampai mati jahil. Tak betul. Sampai mati jahil tak betul. Bermula sebagai orang jahil tak apa, tapi mati mesti sebagai seorang alim. Macam para sahabat Nabi, barulah sempurna tujuan Nabi dihantar untuk mengeluarkan kita daripada kejahilan kepada nurul ilmi, kepada cahaya ilmu yang terang benderang. Sebab apa tuan-tuan? Ibadat orang jahil tidak makbul, tuan-tuan. Allah tak terima ibadat yang dibuat dalam keadaan jahil. Mula-mula tak apalah, mula-mula hijrah ni tuan-tuan, mula-mula nak berubah, dimaafkanlah kita ni kalau mengaku jahil. Tapi kalau dah 10 tahun berhijrah, 20 tahun berhijrah, kita masih gunakan alasan kita orang jahil, dan kita tak mengaji dengan siapa-siapa, tak cuba belajar Quran, tak cuba belajar ilmu fiqh, ilmu hadis, ilmu tasawuf, kita tak belajar tuan-tuan, kita duduk mengaku diri kita orang jahil sampai mati, tak dimaafkan tuan-tuan. Melainkan kita ni kalau duduk di atas gunung, langsung tak ada tuan guru datang mengajar, lepas tu kita mati sebagai orang jahil, mungkin dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Itu pun kalau boleh turun daripada gunung cari ulama, kena bermusafir. Imam Syafi'i lahir di Gaza, menuntut ilmu di Baghdad, bermusafir ke Mekah, tuan-tuan, dan mati di Mesir, tuan-tuan. Imam kita, Imam Syafi'i, menuntut ilmu. Jadi sebab itu tujuan Allah hantar Nabi ni untuk keluarkan umat daripada kejahilan hanya akan berjaya kalau kita semua ni yang ada sekurang-kurangnya dalam majlis ilmu ni tuan-tuan, kita lahir sebagai orang jahil tak apa. Sebab memang Allah Ta'ala pun lahirkan mana-mana ulama besar dalam dunia ni pun lahir sebagai orang jahil. Tak ada orang yang lahir terus jadi alim, jadi ulama, tak ada. Apa yang beza dengan dia orang dengan kita? Kita lambat sikit kenal agama, lambat sikit dapat hidayah. Ustaz-ustaz ni pun mungkin umur dah 15 tahun dah dapat hidayah. Allah Ta'ala hantar ibu bapa dia bagi apa? Bagi hidayah pada ibu bapa dia, hantar mereka. Tetapi kita tak boleh guna alasan saya sebagai jahil untuk kekal mati sebagai orang jahil. Tak boleh. Kan? Masya Allah. Maka tuan-tuan rahmati Allah, wa kana dhalika fi awali Februari sanata 610. Dan yang demikian itu pertukaran daripada umur Nabi Muhammad daripada manusia biasa menjadi seorang rasul itu pada tanggal fi awali Februari, pada awal bulan Februari tahun 610 daripada tahun miladi, tahun kelahiran Nabi Isa AS. Maknanya 610 tahun selepas Nabi Isa AS dilahirkan. Maknanya jarak antara itulah Nabi Isa AS lahir pada tahun yang 610 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Jadi Nabi Isa AS pada usia 33 tahun diangkat ke langit. Nabi Muhammad jadi Rasul pada usia 40 tahun. 40 tambah 33, maknanya 73 tahun. Antara itulah 500 tahun lebih sebelum itulah lahirnya Nabi Isa AS. Kama awdahahu almarhum Mahmud Pasha Al-Falaki, sebagaimana yang diterangkan oleh almarhum Mahmud Pasha
satu orang ahli astronomi yang terhebat daripada keturunan Turki beritahu tepat hari kelahiran Nabi. Kalau ikut tahun hijrah dia tak kira, tetapi kena kira ikut tahun miladi, tahun Masihi. Sebab apa tuan-tuan rahmati Allah? Tak ada siapa lagi nak buat kalender waktu itu. Siapa nak buat kalender Islam? Sebab Nabi sendiri pun baru lahir. Sebab itu nak kira tahun kelahiran Nabi ni kena ikut tahun kelahiran Masihi, tuan-tuan. Dan orang Arab cuma dapat jelaskan setahun sebelum Nabi SAW lahir, tuan-tuan. Pada tahun itu berlakunya, Masya Allah, peristiwa Abraham. Berlaku pada tahun gajah. Masya Allah, orang Arab kata tahun gajah. Macam orang Cina lah, tahun monyet, tahun kuda, Masya Allah. Jadi Nabi Muhammad SAW lahir pada tahun gajah, Masya Allah. Tubayyinu ba'da diqqatil bahthi, menjelaskan setelah mana kita bagi perhatian, buat penelitian yang mendalam, anna dhalika kana fi 17 Ramadan. Hari kelahiran Nabi itu berlaku, hari bukan kelahiran Nabi, hari perlantikan Nabi sebagai Rasul berlaku pada tanggal 17 daripada bulan Ramadan pada tahun 13 sebelum hijrah. Wa dhalika yuwafiqu Yuliu sanata 610, yang demikian itu bertepatan pula dengan bulan Julai pada tahun, Masya Allah, pada tahun 610. Masya Allah. Jadi manusia bulan Julai tahun 610 Nabi menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa awwalu ma budi'a bihi al-wahyu, mula-mula Allah memulakan wahyu sebelum turunnya wahyu kepada Nabi. Wahyu ni benda yang sangat besar dan sangat berat, tuan-tuan. Benda besar. Kalau kita ni nak download dalam internet kita, tuan-tuan, satu benda maklumat yang sangat besar, sangat lebar dia punya ni, tuan-tuan, maka kita akan mengambil masa yang sangat panjang. Jadi bayangkan wahyu ni, tuan-tuan, kalamullah nak didownloadkan dalam tubuh badan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, tuan-tuan. Walaupun Nabi ni orang kuat yang memiliki kekuatan 40 orang lelaki, tapi nak masukkan wahyu dalam tubuh badan Nabi ni, tuan-tuan. Sebab ulama bagi tahu seluruh mukjizat yang ada di dunia ni yang Allah bagi pada Nabi. Mukjizat ni ada 3, tuan-tuan. Ulama beritahu, yang pertama mukjizatun syakhsiyah, mukjizat peribadi yang Allah bagi pada seorang Nabi. Mukjizat peribadi dia, macam Nabi Musa AS, tangan dia boleh keluarkan cahaya. Kalau dia seluk poket, keluarkan tangan dia akan bercahaya. Ini tanda kebenaran Nabi Musa AS. Jadi orang masa tu, tuan-tuan, selalunya Nabi-Nabi ni Allah hantar ikut kehebatan kaum dia. Kaum Nabi Musa ni hebat dalam ilmu apa? Ilmu sihir. Jadi Allah bagi mukjizat Nabi Musa AS boleh mematahkan semua sihir-sihir mereka. Tongkat Nabi Musa AS dengan tangan dia, tuan-tuan. Nabi Isa AS dihantar oleh Allah kepada umat yang hebat dalam bidang kedokteran. Orang Yunan berbangga, tapi 3 penyakit tak boleh ubat. Orang buta mereka tak boleh sembuhkan, walaupun hebat macam mana pun teknologi kedokteran. Orang dah buta daripada kecil sejak lahir, doktor mana pun sampai kiamat tak boleh celikkan dia. Yang kedua, tuan-tuan, orang kena penyakit sopak. Tadi Imam Amirul pun baca doa tadi, Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayil asqab. Baras ni penyakit nombor 1 disebut. Jangan kena penyakit sopak, sebab penyakit sopak ni tak ada ubat dia, tuan-tuan. Masya Allah. Nabi Musa Isa AS, Allah SWT bagi dia penyakit yang ketiga yang semua doktor tak boleh rawat dalam dunia ni, penyakit mati, tuan-tuan. Orang mati, doktor hebat macam mana pun tak boleh hidupkan. Tetapi Nabi Isa AS, Allah bagi dia mukjizat mengalahkan semua doktor-doktor yang ada di dunia pada ketika itu. Tuan-tuan, dikalahkan dengan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sapu mata orang buta, celik. Sapu penyakit sopak dengan tangan, sembuh. Orang mati Nabi sallallahu alaihi wasallam pegang, dia hidup. Tuan-tuan rahmati Allah, ini kehebatan Nabi Allah Isa alaihi salam. Sebelum Nabi Muhammad, semua nabi-nabi ada 2 mukjizat. Satu mukjizat syakhsiyah, mukjizat peribadi yang Allah bagi pada dia. Yang kedua mukjizat kauniyah, mukjizat ke atas kaun, ke atas alam ni. Nabi Musa ketuk tongkat,
laut yang begitu hebat ni boleh terbelah 12 lorong. Dengan ketukan Nabi Musa AS terbelah, tuan-tuan. Ini hebatnya Nabi-Nabi terdahulu. Tetapi hanya seorang saja Nabi dalam dunia Allah Ta'ala bagi kepada baginda sallallahu alaihi wasallam mu'jizatun aqliyah, mu'jizat akal. Hari ni banyak orang umat akhir zaman ni kena penyakit etis, tuan-tuan. Nah, dapat dia punya gejala atheism. Semua orang tak percaya Tuhan. Semua nak guna logik. Sebab itu siapa yang guna logik, kan, dia berdebat dengan pendebat kita sekarang adalah Dr. Zakir Naik, masya-Allah. Bila kita guna Quran, guna hadis, tuan-tuan, hebat macam mana pun akal manusia ni tak boleh lawan. Akal manusia ni cerdik macam mana pun akan tunduk dengan mukjizat Al-Quran. Sebab itu kalau kita berdebat dengan orang guna Quran, tuan-tuan, Allah Ta'ala pasti akan bagi kemenangan. Tak ada siapa boleh mengalahkan kalam Allah. Tak ada siapa boleh lebih tinggi daripada perkataan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebab itu, tuan-tuan, Allah bagi pada Nabi Muhammad ni mu'jizatun aqliyah. Baru ni satu orang masuk Islam, tuan-tuan. Kawan-kawan dia yang daripada non-Muslim beritahu, dia kata kalau nak tahu Islam ni betul tak betul, dia cakap ke kawan dia, tengok Quran. Oh ya, Quran itu bukan kalam Allah, dia kata. Bukan perkataan Tuhan. Itu adalah orang cerdik mana-mana yang dulu-dulu punya zaman Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pergi belajar ilmu dengan dia, kan? Jadi dia pun belajar Quran daripada tok guru tadi, belajar ilmu sastra daripada tok guru tadi, akhirnya dia buat buku nama Quran Rasulullah ni. Maka kita jawab balik, kalau ada tok guru yang mengajar Rasulullah, baik tok guru tu mengaku jadi Nabi, kan? Biar dia mengaku dia jadi Nabi, sebab dia hebat pada Rasulullah. Mesti tok guru lagi hebat pada Nabi, kan? Ini Nabi Muhammad SAW 40 tahun berkawan dengan orang Arab ni. Nabi Muhammad tak pernah bersyair pun. Nabi Muhammad ni orang Arab terror syair. Nabi Muhammad tak reti syair. Kalau Nabi Muhammad ni bersyair daripada muda lagi, dah sastra, dah berpuisi, bersajak, berpantun, tuan-tuan. Tiba-tiba masuk umur 40 tahun, Nabi keluar Quran, mana ini syair versi barulah ni, kan? Sedangkan Allah sendiri turunkan satu surah dalam Quran yang bernama surah Syu'ara, surah para penyair. Yang mana Allah SWT sendiri mengutuk para penyair jahiliyah, bukan penyair Islam. Penyair Islam bagus, penyair jahiliyah ni. Wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun, kan? Para penyair ni zaman Arab jahiliyah ni, kebanyakan mereka ni mereka ni tukang karut, masya-Allah. Tukang karut. Kalau Islam tak datang, tuan-tuan, kita sendiri pun di Barat kita pun, kalau tak masuk Islam, pantun kita pun, tuan-tuan, lagu kita, masya-Allah, kan? Apa pernah dengar lagu kecil-kecil dulu, tuan-tuan, kan? Zainab seorang budak nakal, hari-hari dia curi jambu, nanti nampak di tok penghulu, nanti dia kena palu. Tuan-tuan, syair kita dulu-dulu, tuan-tuan, kan? Pantun-pantun kita ni, kalau tak ada Islam, tuan-tuan, mengarut je, kosong. Tak ada langsung nilai-nilai pendidikan, kan? Masya-Allah. Tuan-tuan, alam tara annahum fi kulli wadi yahimun. Tidakkah kau lihat para penyair ini, dia bergerak daripada satu wadi ke satu wadi, nak cari glamour, tuan-tuan, nak cari pengaruh, supaya orang pandang kehebatan dia. Wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Allah sendiri sebut para penyair ni, dia cakap benda hak tak dibuat pun, kan? Tak percaya, kita tengoklah lagu-lagu kita, tuan-tuan. Kita memuji perempuan, ada masa kita nyanyi lagu sedih, padahal kita tak putus cinta pun, kan? Ada orang putus cinta tapi kena nyanyi lagu-lagu yang sedih, yang menggembirakan. Maknanya penyair ni dia tak keluarkan apa yang ada dalam hati dia betul-betul. Tetapi tuan-tuan, Al-Quran ni tak sama dengan syair. Wa ma huwa biqauli syair. Allah SWT beritahu Quran bukan kata-kata tukang syair. Kalau tukang syair, korang semua biasa syair macam mana mula, kan? Pernah ke tak syair korang ada kaf, ha, ya, ain, sad? Pernah ke dalam syair orang Arab ada Taha, ada Yasin, ada Hamim, ada Alif Lam Mim? Orang Arab, kalau benda ni budaya orang Arab, macam mana ni? Al-Quran ni lain langsung, tak sama langsung. Penyair ni, tuan-tuan, dia satu cerita
di waktu tu je dia boleh buat. Orang Arab ni punya kehebatan tuan-tuan, dia boleh buat syair spontan. Itu kalau orang terror syair spontan. Tengah-tengah duduk diam-diam, tiba-tiba ada satu benda, tetamu datang, terus keluar syair memuji tetamu dia. Begini, begini, begini. Orang Arab, syair Arab jahiliah dulu tuan-tuan. Yang mana orang Arab ni tuan-tuan, biasanya syair ni awal dia tak ada benda, tetapi kalau tuan-tuan tengok syair-syair Arab jahiliah, hebat dia yang menjadikan dia tu digantung. Sebelum Rasulullah datang, ada apa, al-asyarah al-mu'allaqah, as-sabah mu'allaqah, 7 syair yang terbaik yang dikeluarkan, yang dideklamasikan oleh penyair-penyair yang hebat. Maka 7 syair itu sentiasa digantung di dinding Kaabah. Ada competition penyair yang terhebat sebelum Nabi SAW dilantik menjadi Rasul tuan-tuan. Waktu tu kira siapa jadi penyair ni tuan-tuan, diabadikan syair pada dinding Kaabah tuan-tuan. Rasanya kalau kita jadi tukang syair tu tuan-tuan, jadi Farazdak, jadi Umru'ul Qais, tuan-tuan, kita mesti bangga. Kita pun sekarang bangga dengan orang putih punya kata-kata, Shakespeare punya kata-kata. Oh, kita ingat, kita abadikan kata Shakespeare. Masya Allah, cantik itu pada mata yang memandang. Oh, Masya Allah, kita pun abadikan. Tetapi kebanyakan 7 syair yang digantung di dinding Kaabah masa itu, dia punya hebat pada ujung dia. Ujung syair itu, penutup dia, mesti dia punya killer dia tuan-tuan. Syair Arab masa itu. Jadi tuan-tuan mulia, tapi Al-Quran ini killer daripada awal lagi dah. Killer dah. Keluar Yasin. Apa makna Yasin? Alif Lam Mim. Apa makna Alif Lam Mim? Kau cerdik kan? Orang terror-terror kan? Umat akhir zaman semua bijak-bijak kan? Apa makna Alif Lam Mim? Sehebat mana pun semua ulama tafsirkan, Allahu a'lamu bi muradi. Allah yang tahu makna dia. Awal-awal lagi engkau dah tak reti apa dah. Masya Allah. Jadi tak payahlah nak bandingkan Quran ni dengan syair. Tak payahlah nak challenge Al-Quran. Al-Quran challenge kau orang ada. Kalau kau kata Al-Quran buatan manusia, bawalah. Qul fa'tu. Masya Allah. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar. Allah SWT beritahu, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Tak boleh bawa satu Quran, bawa satu surah sebanding Al-Quran. Masya Allah. Wad'u syuhada'akum. Kalau tak mampu buat seorang, buat ramai-ramai tak apa. Satu dunia. Kalau tak mampu buat manusia saja, panggil jin sekali. Panggil jin sekali. Qul la in ijtama'atil ins wal jin ala ayatu bimithli hadzal Quran. Katakanlah Muhammad, berkumpullah manusia dengan jin untuk buat sebuah kitab yang menyamai Al-Quran. La ya'tu nabi mithlihi. Mereka tak akan mampu membuat Al-Quran sebanding Al-Quran, kitab sebanding Al-Quran, walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira. Masing-masing bersatu tenaga fikiran. Ayat ni, perkataan ni apa yang paling sesuai nak letak kat sini? Satu orang cerdik kata, profesor kata, letak ayat ni, letak perkataan ini paling tepat. Tuan-tuan mulia, Allah SWT kata, sampai kiamat tak akan ada siapa mampu untuk buat kitab seperti Al-Quran. Jadi kalau dah tak mampu, kenapa tak percaya? Dan kalau tak mampu nak buat kitab macam Quran, kenapa bila Quran datang kau tak percaya dengan Quran sebagai kalamullah? Allah dah mengakui kalamullah. Jadi tuan-tuan mulia, itu kehebatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu ada ustaz beritahu, Rasulullah SAW dengan Quran ni adik-beradik kembar yang tak boleh berpisah tuan-tuan. Kehebatan Al-Quran ada pada Rasulullah, kehebatan Rasulullah ada dalam Quran. Sebab itu siapa yang menerima Rasulullah SAW sebagai Nabi, dia mesti kena mentadabbur Al-Quran. Sebab Rasulullah ni kada khuluqu Al-Quran, akhlak Nabi adalah akhlak Quran, dan Al-Quran itulah Rasulullah, Rasulullah itulah Al-Quran tuan-tuan. Masya Allah. Maka dikata, mula-mula Nabi menerima wahyu ni beberapa bulan sebelumnya, daripada memasuki umur 37 tahun. 3 tahun sebelum diangkat menjadi Rasul, Rasulullah SAW selalu melihat mimpi-mimpi yang benar. Mimpi yang benar ni tuan-tuan, sedangkan ru'yatul anbiya'i haqqun, mimpi para Nabi ni adalah mimpi yang benar. Sebenarnya mimpi itu pun dah wahyu dah tuan-tuan. Sebab itu
Kalau ada orang menafikan mimpi, ada orang dia kata mimpi-mimpi ni tak boleh percaya sangat, kan? Mimpi-mimpi ni bukan syariat, kan? Tak boleh percaya. Kalau ada Rasulullah sendiri pun sampaikan pesanan dalam mimpi, kita tak boleh nak terima 100%. Ada orang macam tu. Ada orang berfahaman mimpi bukan syariat. Betul, kalau kita kaji usul fiqh, sumber syariat, mimpi tak masuk. Quran, hadis, ijma' qiyas, mimpi tak masuk. Tetapi mimpi pun dia sebagai mubasyirat, sebagai pemberi khabar gembira. Kita ni tuan-tuan, akhir zaman, kalau Rasulullah mari dalam mimpi kita, tak ke berita gembira untuk kita. Sedangkan Nabi sendiri masuk umur 37 tahun, Nabi SAW seringkali didatangi oleh mimpi-mimpi yang benar, mithlu falaqis subhi. Nabi nampak macam Masya Allah, macam fajar waktu subuh, tuan-tuan. Pemandangan pada waktu subuh, macam mana Nabi kita tengok langit pada waktu subuh, Nabi nampak begitu pemandangan. Ada kali Nabi diperlihatkan oleh Allah dengan berbagai-bagai mimpi yang benar. Nah, Masya Allah, ya, masuk umur 37 tahun. Sebab itu dikata, daripada kecil Nabi ni Allah Ta'ala bagi dia persiapan rohani. Daripada umur hari pertama lahir sampai umur 40 tahun. Umur 37 tahun dah start mimpi, tuan-tuan. Dan masa itu juga Nabi SAW dapati perkara ajaib berlaku pada diri dia, tuan-tuan. Di mana Nabi pergi, Nabi dengar suara orang bagi salam dekat dia. Sebab itu Nabi nak pergi buang air, Nabi terpaksa lari jauh-jauh. Sebab Nabi nak buang air, ada orang bagi salam. Tengok belakang, tak ada orang, kan? Nabi ni pemalu, tak nak buang air tengah-tengah orang. Kita ni Masya Allah umat akhir zaman, sambil buang air kecil boleh sembang pula, tuan-tuan. Oh, sebelah, oi, kau dah siap belum? Kan? Teruknya kita ni, tuan-tuan. Rasulullah ni nak buang air, lari ke dalam hutan. Tapi bila pergi, ada batu-batu bagi salam, ada pokok-pokok bagi salam pada Nabi Muhammad. Cuma Nabi SAW tak pernah cerita pada orang. Kalau kita ni, tuan-tuan, selalu dapat gitu, kita cari kawan kita, ustaz tak tenteram jiwa saya ni, saya pergi ke mana-mana ada orang bagi salam, tapi perhati belakang tak nampak pula orangnya, kan? Rupanya batu bagi salam, rupanya pokok bagi salam, kan? Bukit bagi salam kat Nabi, kan? Masya Allah. Itu sebelum Nabi menerima wahyu. Maka dia beritahu, fakanat illa ma fakana la yara ru'ya illa ja'at mithlu falaqis subhi. Nabi SAW tidak pernah melihat mimpi melainkan datang seperti fajar yang sinar yang berlaku pada waktu subuh, tuan-tuan. Pemandangan macam waktu subuh. Maknanya bila subuh datang, apa tanda, tuan-tuan? Gelap akan hilang. Dengan kedatangan Rasulullah ni, maka tak lama lagi kegelapan ini akan dihapuskan oleh sinar Islam, tuan-tuan. Masya Allah. Sebab itu Allah Ta'ala beritahu, wa qul ja'al haqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Bila datang kebenaran, maka akan hilanglah kebatilan, lenyaplah kebatilan. Innal batila kana zahuqa. Kebatilan inilah benda yang akan lenyap, kan? Allah Ta'ala dah beritahu. Sebab itu kita ini jangan marah dengan batil, dan jangan takut dengan batil. Dengan gelap ni jangan takut, jangan marah kepada dia, tuan-tuan. Sebab itu hari ni kita umat Islam hari ni marah dengan kekufuran, marah dengan maksiat, marah dengan kedurhakaan. Kita marah dan kita takut pula, bahaya ni, kan? Dia orang dah datang menyebarkan agama dia orang dekat budak-budak sekolah kita. Bahaya ni. Takut apa, tuan-tuan? Kan? Kalau kita datang bawa cahaya, bawa kebenaran, kebatilan akan lumpuh, akan runtuh, tuan-tuan. Hari ini yang menyebabkan batil jadi kuat ni, tuan-tuan, sebab kebenaran tidak disebarkan. Kebenaran yang kita ada ni kita sorok pada diri kita, kita sembunyikan kebenaran. Sedangkan Allah Ta'ala suruh kebenaran ini perlu disebarkan, perlu didakwahkan kebenaran ini kepada orang lain, tuan-tuan. Masya Allah. Wa dzalika lima jarat bi adatullah fi khalqi min at-tadrij fil umuri kulliha hatta tasilu ila darajatil kamal. Merupakan satu sunnatullah. Allah Ta'ala tak akan bagi kesempurnaan sekaligus pada hamba dia.
Kan? Nak bagi Nabi Muhammad ni jadi sempurna, satu saat Allah Ta'ala boleh sempurnakan Rasulullah ni. Masuk umur 40 tahun terus jadi Nabi, terus hafal Quran 30 juzuk. Tidak. Tetapi Allah Ta'ala suka mendidik kita. Nak buat benda besar, biar ikut step dia tuan-tuan, perlahan-lahan. Masya Allah. Tadrij dalam bahasa Arab, tadrij maknanya buat benda ni ikut, bagi, kalau orang ni bagi ikut dos dia tuan-tuan, bagi ikut kemampuan dia. Allah nak mengajar kita, kita nak mendidik orang pun nanti, kalau nak terbiah anak-anak, bukan terus dia nak jadi sempurna tuan-tuan. Hari ni masalah kita rajin tension dengan anak, sebab kita nak anak kita sempurna. Kan? Kita tak nak tengok anak kita buat silap. Kita marah sangat, pantang. Kita ni dah dapat sedar, di umur 60 tahun baru reti. Tapi kita nak didik anak kita yang baru umur 2 tahun, nak dia faham macam kita faham. Ini silap kita. Sedangkan Allah Ta'ala untuk Rasulullah pun Allah bagi mimpi dulu. Sebelum terima wahyu, bagi mimpi dulu. Jangan nanti terkejut pula, tiba-tiba dapat wahyu terkejut tuan-tuan. Bagi mimpi dulu, bagi, orang panggil, ada muqaddimah dia dulu. Nampak sikit-sikit, oh ini benda ni kenapa ni Nabi dah mula tertanya-tanya. Permulaan nak jadi Rasul, bukan terus tangkap terus ambil jadi Rasul, tak ada. Pelan-pelan bagi faham sikit-sikit dulu tuan-tuan. Masya Allah. Wa min as-sa'bi jiddan 'ala al-bashar talaqqi al-wahyi min al-malak li awwal marrah. Merupakan satu benda yang sangat berat dan sangat susah bagi satu orang manusia untuk menerima wahyu daripada seorang malaikat pada permulaan kali. Kita tak pernah ada pengalaman apa-apa, tak pernah tahu Jibril tu macam mana, tak pernah tengok muka Jibril. Tiba-tiba datang Jibril menjenguk. Dalam gelap pula tu tuan-tuan, dalam gua, Nabi pula duduk seorang-seorang. Dah sudah tentu itu tengah malam. Kalau kita tengah duduk saya saja tuan-tuan, tiba-tiba orang datang, tak tahu daripada mana. Masya Allah. Kalau memperkenalkan diri tak apa, ini terus suruh baca, Iqra' ya Muhammad. Masya Allah. Tuan-tuan mulia mesti menggelabah Rasulullah, kelang kabut Nabi Muhammad. Apa dah jadi ni? Tetapi Allah Ta'ala, kata ulama, akan bagi satu benda yang besar kepada orang yang ada fikir dan risau kepada umat dia. Siapa ada risau pada masyarakat, ya Allah, apa nak jadi dengan masyarakat aku ini, macam mana nak berubah dia orang ni, ada fikir nak mengubah masyarakat, orang macam ni sudah tentu akan digunakan oleh Allah Ta'ala untuk manfaat agama dia tuan-tuan. Maka tuan-tuan, thumma hubbiba ilaihi alaihi salam, mula-mula terima wahyu Nabi rasa berat. Sampai Nabi SAW ni, ialah tuan-tuan, wahyu yang turun pada Nabi Muhammad. Kita ini baca Quran easy tuan-tuan, senang je, relax je baca Quran. Sambil-sambil kan baca Quran, boleh tengok, boleh baca mesej WhatsApp lagi tuan-tuan, sebelah-sebelah tuan-tuan kan. Baca Quran relax, sambil bawa kereta boleh baca Quran. Tetapi orang yang pertama menerima wahyu tu tuan-tuan, nak masuk Quran dalam dada Rasulullah ni, tuan-tuan, ulama kata kalau Nabi duduk di musim sejuk, datang wahyu berpeluh dari Nabi ni kepanasan. Beratnya wahyu. Kalau Nabi duduk di atas seekor unta, masa tu Jibril datang bagi wahyu, unta yang kuat terduduk tuan-tuan. Seorang sahabat, tak salah saya, Zaid bin Sabit, dia letak peha dia di bawah peha Nabi. Masa tu Nabi dapat wahyu daripada Jibril AS, dia rasa peha dia nak pecah tuan-tuan, nak patah kerana beratnya wahyu. Semoga Allah merahmati Rasulullah SAW. Semoga Allah merahmati dia tuan-tuan, korban dia untuk kita. Pagi besok saya akan bagi ceramah kepada budak-budak sekolah tuan-tuan, sekolah kebangsaan Seksyen 9. Tajuk dia pengorbanan Nabi Muhammad SAW untuk membina peradaban umat. Nabi korban untuk kita terima wahyu. Kita Quran letak kat dalam masjid, dalam almari tuan-tuan, nampak mudah, easy. Quran boleh bubuh dalam CD tuan-tuan, senang je. Quran boleh tulis dekat mana-mana. Tetapi orang yang mula-mula nak menerima wahyu Quran daripada Allah Ta'ala ni, Rasulullah SAW ni tuan-tuan, sangat berat bagi Nabi SAW. Sakit badan Nabi ni terima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bayangkan perkataan Allah
nak masuk dalam badan satu orang hamba Allah, dalam badan manusia tuan-tuan, kalau badan kita ni pecah dah tuan-tuan, kalau badan kita ni pecah, hancur dah tuan-tuan, tapi kerana badan itu badan Rasulullah, badan yang lebih kuat daripada badan malaikat Jibril alaihissalam lagi. Badan Nabi ni tuan-tuan, masa Isra wal Mi'raj, Nabi boleh masuk ke dalam cahaya yang Jibril tak boleh masuk. Sebab itu badan ini saja mampu menerima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kalau kita jadi Al-Hafiz tuan-tuan, kita pun patut bersyukur juga pada Allah Taala. Kita pun sama macam Nabi, ada wahyu dalam dada kita, tetapi kita tak rasa sakit macam Rasulullah sakit. Cuma nak menghafal Quran, tuan-tuan yang pernah belajar tahfiz tuan-tuan akan faham macam mana kami dulu nak dapat Quran ni, hari-hari kena rotan, hari-hari kena cubit, hitam ni kan, badan kita ni hitam, belakang lebam-lebam. Nak terima wahyu juga tu tuan-tuan, nak masukkan wahyu dalam otak kita ni tuan-tuan, tanyalah ustaz kita, imam kita kan. Nampak sekarang ni orang panggil kita gelaran Al-Hafiz, nampak sedap tuan-tuan, Wan Hilmi Al-Hafiz, tapi tak tahu nak masuk wahyu tu dalam dada kita ni, berapa banyak rotan kita kena, berapa banyak kita kena berdiri tengah panas, tak boleh sarapan pagi. Maknanya sedikit persamaan kita dengan Rasulullah tu ada. Bagi mereka yang nak menghafal Quran, memang kena bersedia untuk menerima ujian daripada Allah Ta'ala kan, Masya Allah. Jadi kalau ada anak-anak kita belajar tahfiz, tiba-tiba balik mengadu, ustaz rotan teruk, ustaz marah, ustaz tak bagi itu, ustaz tak bagi ini, tuan-tuan, kita beritahu orang yang pertama menerima wahyu ni Rasulullah, dia sendiri pun sakit, dia sendiri pun susah. Awak nak menghafal Quran, tiba-tiba awak nak senang, awak ingat senang je Quran ni masuk dalam otak kita. Orang yang bersih hati macam Rasulullah, sekali menghafal Quran tak lupa-lupa. Kita ni kotor dosa banyak, sebab itu kita hafal hari ni ingat, esok lupa kan, Masya Allah. Ingat awal, lupa ujung, kerana kita ni bukan Rasul, kita bukan Nabi, Masya Allah. Jadi tuan-tuan mulia, mula-mula Nabi ni terima wahyu, dia sakit dan Nabi pun takut. Tetapi summa hubbiba ilaihi alaihi salam al-khala' liyabta'id an zulumati hadzal alam wa yanqati' 'anil khalqi ila Allah. Selepas daripada dapat mimpi, Nabi mula merasakan dia perlu lari daripada suasana gelap ini, kena lari daripada kejahilan ini. Nabi SAW kena putus hubungan dengan dunia dan dia beruzlah, beribadat dengan Allah Ta'ala. Sebab itu ini dalil daripada orang tasawuf mengatakan sebelum Nabi berdakwah, Nabi beruzlah dulu. Beruzlah, bersendiri. Macam kita ni lah PKP ni tuan-tuan. PKP ni dapat sunnah uzlah tuan-tuan. Sebab apa? Kita bersendiri dengan keluarga kita di rumah. Macam kami pula duduk dalam hutan dekat Pahang tuan-tuan, jadi lagi terasa tuan-tuan, lagi terasa betul bersendiri kita ni tuan-tuan. Tak dengar bunyi kereta, tak dengar bunyi motor tuan-tuan. Tapi faedah dia tuan-tuan, berkat daripada uzlah ni, Allah Ta'ala akan buka akal fikiran. Kalau sebab itu dalam kitab Hikam dia beritahu manfaat daripada uzlah ni, Allah buka satu medan berfikir kepada kita tuan-tuan. Orang yang tak pernah berfikir tentang kebenaran, tentang kebaikan, bila dia bersunyi diri seorang-seorang tuan-tuan, maka Allah buka medan berfikir, medan tafakur tentang kehebatan Allah ni kepada diri kita tuan-tuan. Sebab itu Rasulullah SAW dia beruzlah, duduk selama beberapa bulan dalam Gua Hira. Sebab itu tuan-tuan, kalau dapat peluang berzikir dekat Gua Hira tu tuan-tuan, Masya Allah, terbaiknya kan. Kami baru ni 12 Rabiul Awal pergi ke Madinah tuan-tuan. Malam 12 Rabiul Awal tu, Alhamdulillah, rezeki apalah, syukur sangat pada Allah Ta'ala. Ada kawan mimpi, insya-Allah ustaz akan dapat berita gembira, Masya Allah. Saya pun okey lah tu kan. Malam 12 Rabiul Awal dapat duduk lepas asar sampai isyak dekat makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kenangan sebelum PKP lah, insya-Allah kan. Tuan-tuan dapat duduk sebelah Nabi Allah. Hadiah apa yang paling besar ni ya Allah? Bulan Rabiul Awal dapat pula tuan-tuan 12 Rabiul Awal duduk dekat berhampiran dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, melepaskan kerinduan. Keluar waktu isyak tu rasa puas dah. Rasa puas dah tuan-tuan. Tapi lepas pada tu kita panjat pula Gua Hira. Selawat pada Nabi pula. Di Gua Hira tuan-tuan, di atas tu
tiba-tiba hujan turun tuan-tuan. Atas muka sikit-sikit renyah-renyah. Ya Allah, seronoknya ya Allah. Dapat kita berzikir di tempat Nabi beruzlah, tuan-tuan, sepanjang beberapa bulan sebelum Nabi SAW diangkat menjadi Rasul. Masya Allah. Dan tentu tempat itu tak sia-sia, takkan Allah pilih lokasi macam tu kalau tak ada poin, tak penting tuan-tuan. Mesti penting Gua Hira tu, dan dia akan menjadi sejarah untuk selama-lamanya. Masya Allah. Maka Masya Allah, wa yanqati'ul khalqi ila Allah fa inna fil uzlati safa'us sarirah. Kerana manfaat daripada beruzlah ni, kata Imam Khudaribi, maka dalaman kita ni tuan-tuan, sarirah kita ni, rahsia hati kita ni akan menjadi suci. Sebab itu tuan-tuan, orang yang nak baiki diri tuan-tuan, dia kena uzlah. Dia kena uzlah. Kalau zaman dulu tuan-tuan, Masya Allah, uzlah daripada umat dulu, dia kena cari gua-gua tuan-tuan. Sama macam Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi, dia lari daripada keluarga dia, beruzlah dalam gua. Selama 309 tahun mereka beruzlah, terputus hubungan dengan dunia luar tuan-tuan. Untuk Rasulullah ni Allah bagi dua uzlah. Satu uzlah dalam gua, kan? Satu lagi uzlah dalam masjid. Sebenarnya masjid ni pun tempat uzlah juga tuan-tuan. Sebelum ada masjid, Rasulullah beribadat dalam gua. Tapi bila ada masjid, masjidlah tempat uzlah kita. Sebab itu orang datang ke masjid ni, dia dah terputus hubungan dengan dunia. Masuk masjid ni zon bebas bicara dunia, zon bebas fikir dunia. Patut duduk dalam ni, tak ada fikir dunia, nak fikir akhirat, fikir kebesaran Allah, merasakan Allah sedang melihat kita, merasakan rahmat Allah sedang turun pada kita, merasakan ketenangan, kebahagiaan, macam ikan duduk dalam air. Inilah uzlah kita. Sebab itu siapa nak bersih diri, nak dapat safa'us sarirah, kesucian dalaman kita ni, kena banyak beruzlah dalam masjid. Jadi Allah bagi istimewa umat Rasulullah, tak perlu cari gua lagi dah. Akhir zaman ini, gua adalah masjid tuan-tuan. Masjid adalah gua bagi kita. Inilah tempat uzlah kita, tempat kita nak bersihkan diri kita. Sebab itu Allah syariatkan iktikaf untuk umat akhir zaman. Umat dulu tak ada iktikaf. Iktikaf dalam gua, kan? Ashabul Kahfi iktikafnya dalam gua. Tapi untuk umat Rasulullah, iktikaf kita adalah dalam masjid. Masya Allah. Faham ya? Wa kanat yakhlu bi ghari Hira, adalah baginda sallallahu alaihi wasallam berkhulwat, beruzlah, berkhalwat, bersunyi diri daripada orang ramai tuan-tuan di Gua Hira. Bukan maksud sunyi diri ni tuan-tuan, kita tak bercara tentang orang lain, itu silap. Ada orang faham uzlah ni maknanya kita hanya fikir kita seorang je. Aku seorang je nak selamat, aku seorang je nak dapat redha Allah, aku seorang je ibadat, aku seorang je nak masuk syurga. Itu fikir yang salah. Uzlah ni tuan-tuan, maksud dia fikir untuk selamatkan diri sendiri dan selamatkan orang lain. Nabi Muhammad duduk dalam Gua Hira tu, fikir macam mana nak selamatkan orang Arab jahiliah yang sedang menyembah 360 tuan di sekeliling Kaabah. Itu fikir Nabi. Bukan duduk seorang-seorang nak selamatkan diri saja, tidak. Nabi Muhammad fikir nak selamatkan orang ramai. Sebab itu Allah Ta'ala jadikan Nabi Muhammad sebagai asbab hidayah kepada umat dia tuan-tuan. Masya Allah. Fayabta'idu fi layali zawatil adad fataratan asyaran. Nabi Muhammad beruzlah dalam gua itu beberapa malam, dan kadang-kala mempunyai bilangan fataratan asyaran. Ada masa 10 hari Nabi beruzlah. Ada masa Nabi SAW ambil masa lebih daripada sebulan. Sebab itu kadang-kala tuan-tuan, sahabat kita daripada jemaah tabligh ni tuan-tuan, dia ambil masa 3 hari, 40 hari, 4 bulan uzlah dalam masjid. Tuan-tuan daripada mana? Daripada sinilah. Beberapa hari Nabi SAW bermalam dalam gua. Masya Allah, zawatil adad, malam-malam yang mempunyai bilangan. Ada masa 10 hari, ada masa lebih daripada 1 bulan bermalam dalam Gua Hira tuan-tuan. Masya Allah. Wa kanat ibadatu ala dini abihi Ibrahim alaihissalam, adalah ibadat Nabi Muhammad SAW pada ketika itu mengikut milah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sebelum dapat wahyu, sembahyang Nabi ikut cara Nabi Ibrahim. Tapi dimanipulasi pula oleh satu golongan. Aku sembahyang tak ikut cara Rasulullah. Habis itu kau sembahyang ikut cara siapa? Cara Nabi Ibrahim. Masya Allah. Lagi dahsyat.
Kan, tinggi maqam dia. Mana aku tak nak semayang macam Rasulullah ni semayang dia, macam korang semayang ni tukang tugik itu semayang cara Rasulullah. Aku semayang cara Nabi Ibrahim AS. Oh, Masya Allah, lagi dahsyat. Sebenarnya semayang Nabi-Nabi dulu semuanya mansuh, telah dibatalkan oleh Allah dengan datangnya semayang Rasulullah ni. Habis dah semayang Nabi-Nabi lain. Kalau Nabi Ibrahim datang akhir zaman ni pun, Nabi Ibrahim kena sembahyang, sallu kama ra'aitumuni usalli. Habis tu dia kata sembahyang Nabi Ibrahim sambil basuh kereta dia sembahyang. Itu lagi hebat. Jom pergi masjid. Apalah kau pergilah dulu. Jomlah kita sembahyang. Aku tengah sembahyang lah ni. Masya-Allah. Sembahyang cara siapa? Sembahyang cara Nabi Ibrahim AS, dia kata, masya-Allah. Kalau dia hidup zaman Nabi Ibrahim, bolehlah dia cerita sembahyang cara Nabi Ibrahim. Tapi dia hidup cara Nabi Muhammad. Siapa yang menyampaikan riwayat sanad mana sembahyang tu sampai ke zaman sekarang ni? Ada ke orang hidup zaman Nabi Ibrahim boleh cerita pada kita ni, ini sembahyang cara Nabi Ibrahim AS? Sampai masuk kereta, insya-Allah. Wa ya'khudhu lidzalika zadahu. Dan Nabi SAW beruzlah ni bukan tinggal asbab, tuan-tuan. Kita hari ni ingat bila uzlah je Allah Rasul makan minum pun kita Allah susun. Tidak. Nabi Muhammad pergi beruzlah di Gua Hira, Nabi ambil bekalan makanan. Bukanlah kita kata tawakal pada Allah lah, dah kita buat kerja Allah ni, Allah akan sediakanlah makanan. Betul lah, memang Allah sediakan makanan, tapi ikhtiar asbab itu wajib. Jadi Nabi Muhammad akan balik selepas bekalan habis, balik pergi ambil bekalan, balik semula ke Gua Hira, tuan-tuan, masya-Allah. Fa idza faragha raja'a ila Khadijah. Apabila selesai uzlah bahagian pertama, dia akan balik berjumpa dengan Khadijah. Fa yatazawwadu limithliha. Dia akan ambil bekalan sebanyak mana bekalan yang sebelum ini. Walaupun Rasulullah ni maqam tinggi, tapi Nabi tak tinggal asbab. Nabi tetap, masya-Allah, mengambil makanan di rumah dia di sisi Khadijah. Hatta ja'aul haq, sehingga datanglah kepada baginda kebenaran. Wa huwa fi ghari Hira, di saat baginda sedang berada di Gua Hira. Fa bainama huwa qa'im, di saat Nabi SAW sedang berdiri, fi ba'dil ayyam 'alal jabal, saat Nabi sedang berdiri dalam gua tadi, dalam sebahagian daripada hari-hari itu, izzahara lahu syakhsun, tiba-tiba muncullah di hadapan Nabi SAW satu lembaga. Kalau kita tengok dalam buku kita dulu, lembaga kan, buku zaman kita sekolah darjah 2 dulu kan, lembaga, bukan lembaga hitam lah, ini lembaga putih ni, sebab malaikat kan, masya-Allah. Wa qala, lalu dia berkata, ulama bagi tahu malam ini adalah malam yang sangat hebat, sebab yang pertama berlakunya pertemuan Nabi ni dengan Jibril berlaku pada malam Lailatul Qadar. Yang kedua, hebatnya malam itu kerana pada malam itulah berlaku pertemuan wakil langit dengan wakil bumi. Dan Allah sebut, Allah yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah Ta'ala pilih daripada kalangan malaikat ada Rasul Allah. Jibril itu Rasulullah kan? Jibril itu sebenarnya Rasulullah. Apa makna malaikat? Malaikat maknanya Rasul sebenarnya. Sebenarnya malaikat pun Rasul juga, tapi Rasul malaikat. Yang ini 313 ini Rasul manusia. Rasul malaikat berjumpa dengan Rasul manusia, berlaku pertemuan itu pada malam Lailatul Qadar di Gua Hira, di saat Nabi SAW sedang beruzlah di Gua Hira, masya-Allah. Jadi malam tu malam yang sangat hebat sebenarnya, masya-Allah ya. Wa qala abshir ya Muhammad, lalu dia berkata, bergembiralah wahai Muhammad, ana Jibril wa anta Rasulullah, saya Jibril, tuan utusan Allah. Kalau kita tengah duduk-duduk saja, tuan-tuan, tiba-tiba ada orang mengaku saya Jibril, tuan Rasulullah, tuan-tuan, masya-Allah, kita mesti pun akan terkejut, tuan-tuan, masya-Allah. Sebab tak pernah menjangka. Kalau kita pernah dengar cerita tentang apa? Kalau kita pernah dengar cerita sikit-sikit tentang Jibril, dan kita boleh faham juga. Ini Rasulullah SAW tak pernah ada siapa cerita pada Nabi tentang siapakah itu Jibril. Tiba-tiba datang malaikat mengaku dia malaikat Jibril alaihissalam, masya-Allah. Maka wa anta Rasulullah ila hazil ummah, Tuhan adalah Rasul Allah yang Allah hantar untuk umat ini. Summa qala lahu, kemudian lalu
Jibril AS berkata kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, "Iqra." Bacalah. Masya-Allah, qala ma ana biqari. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam mengaku, saya tak pandai membaca. Kan, masya-Allah, Nabi SAW adalah satu orang manusia yang dinamakan sebagai ummi. Ummi ni tuan-tuan apa dia? Ummi maknanya tidak boleh membaca dan tidak boleh menulis. Buta huruf. Tapi ulama kata buta huruf untuk umat satu kehinaan. Tetapi perkataan ummi ni untuk Rasulullah satu kemuliaan. Jangan kita ingat orang buta huruf ni semua hina, tidak. Rasulullah SAW ni adalah ketua bagi orang buta huruf di dunia ni. Tetapi tuan-tuan mulia, buta hurufnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah buta huruf yang mulia, masya-Allah. Maka tuan-tuan rahmati Allah, fa innahu alaihi salam ummiyu. Kerana baginda sallallahu satu orang laki-laki ummi, la yata'allamul qira'ah qablan. Nabi sallallahu tak pernah belajar membaca sebelum itu. Jadi tuan-tuan, inilah barulah mukjizat. Orang tak reti baca, tak reti menulis, tiba-tiba Nabi Muhammad ini kan boleh cerita tentang syurga, neraka, akhirat. Sedangkan kunci ilmu ni membaca. Kalau satu orang tu dia kuat baca dalam perpustakaan, tiba-tiba dia keluar, dia bawa cerita pelik-pelik tuan-tuan, kita kata ini pengaruh perpustakaan lah ni, kerana banyak sangat baca jadi gini tuan-tuan. Tapi Rasulullah SAW ni tak pernah membaca, tak pernah berguru, tak pernah menulis. Tiba-tiba keluar boleh bawa Quran yang mana satu dunia tak boleh challenge Al-Quran. Maka dah tentu ini bukan ciptaan manusia, ini bukan rekaan manusia. Ini betul-betul kalam Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa boleh challenge sastera Al-Quran? Sampai hari ini. Kalau orang dulu tak boleh challenge, orang sekarang ni lagi tak boleh challenge. Sebab apa? Arab sekarang Arab Amiyah. Kan? Orang dulu kaif haluka ya syekh, masya-Allah. Orang sekarang kaif halik. Kan? Dah lagi langsung dah tiun dia. Kalau orang dulu tak boleh challenge, zaman orang kuat main sastra, kuat main syair dulu pun tak boleh lawan Quran. Orang sekarang, Arab sekarang lagi lah tuan-tuan. Arab sekarang pun dia pun tak tahu bahasa dia datang daripada mana dah sekarang. Campur dah, bahasa rojak lah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, masya-Allah, Nabi kita SAW dia beritahu, aku tak boleh baca. Mengaku sebab Nabi tak pernah belajar membaca sebelumnya. Fa'akhadahu. Lalu Jibril AS telah mengambil Nabi SAW, faghattahu bin nawat alladhi kana yanamu alaih. Lalu dia telah menyelubungi Rasulullah dengan selendang yang Nabi tidur di atas selendang itu. Jibril AS ambil kain selendang, diselubung Rasulullah SAW, dipeluk Nabi SAW dengan selendang tadi. Tutup betul. Bukan kita selama ini dengar Jibril cuma peluk. Sebenarnya Jibril AS ambil kain selimut, kain alas yang digunakan oleh Rasulullah untuk tidur, kain tadi diselubung tubuh badan Nabi SAW dengan kain tersebut, hatta balagha minhul jahd, sehingga Nabi SAW kesesak nafas tuan-tuan, sampai tak boleh nak bernafas. Nak beritahu pada kita wahyu ni nak masuk dalam badan manusia bukan senang. Sesak jantung Nabi SAW dalam keadaan menerima pelukan daripada Jibril AS. Cuma ulama bagi tahu kaedah peluk ni dalam tarbiyah pun penting tuan-tuan. Masya-Allah, macam mana Jibril tadi nak jinakkan Rasulullah, nak tenangkan Nabi, nak bagi Nabi menerima benda yang berat dengan peluk tuan-tuan. Kita pun dengan anak kita, nak bagi dia ni rapat dengan kita, nak bagi dia ni lembut hati, tak keras hati, banyaklah peluk mereka tuan-tuan, cium mereka. Ini Nabi belajar daripada Jibril AS. Sebab itu kalau kita jumpa orang jauh-jauh daripada agama tuan-tuan nak dekat, orang bertetu, orang bergelang, orang ganah-ganah tuan-tuan, sekali peluk je tuan-tuan. Kalau peluk dengan betul-betul kasih sayang, peluk tu pun dah cukup dah. Ada orang tanya kita, macam mana Ustaz jinakkan orang ganah-ganah ni, singa-singa tu? Sebenarnya tak payah apa-apa. Dia punya ubat dia peluk tuan-tuan. Peluk, cium. Lagi power lagi cium dahi. Lagi power lagi cium tangan. Cium tangan tuan-tuan. Siapa boleh buat, insya-Allah Ta'ala berjaya. Insya-Allah. Cium tangan, dia pun terkejut. Masya-Allah. Lagi hebat lagi, suap mulut dia. Makanan, suap mulut, meleleh air mata tuan-tuan. Ini semuanya skill-skill dalam berdakwah. Jadi Jibril ajar, peluk dulu tuan-tuan. Peluk Nabi Muhammad SAW. Nabi kena pelukan Jibril, masya-Allah. Kemudian fa'akhadahu, lalu dilepaskan, summa arsalahu, kemudian dilepaskan Nabi SAW.
faqala iqra. Baca lagi. Kan kalau kita budak tahfiz Quran ni baca lupa. Kan ustaz watak sekali. Baca lagi. Ulang 10 kali ayat ni. Baca-baca tak ingat lagi, watak lagi. Ini dia punya kaedah tarbiyah dia tuan-tuan. Summa qala iqra. Baca lagi. Ma ana biqari. Saya tak pandai membaca. Kalau budak tahfiz tak ingat ustaz, lupa. Watak lagi sekali lagi. 3 kali tuan-tuan dipeluk oleh Jibril alaihissalam. Fa akhadahu faghattahu thaniyan thumma arsalahu thumma qala faqala iqra. Qala ana biqari fa akhadahu faghattahu thalitha. Ini hadis riwayat Siti Aisyah radhiyallahu anha yang menceritakan hadis ini. Sebab itu ulama menceritakan awwalu ma nazala, ayat yang pertama yang turun dalam Quran dengan ittifaq ulama ditashihkan oleh Imam Nawawi, ayat pertama turun adalah Iqra. Tetapi surah pertama yang turun apa tuan-tuan? Nabi SAW beritahu surah pertama yang turun dalam Quran 4 surah. Jadi kalau kita nak mengajar budak-budak menghafal Quran, bagus kita gunakan teknik ini tuan-tuan. Mulakan dengan Iqra dulu. Ambil sunnah Rasulullah menghafal Quran. Jangan mula daripada Alif Lam Mim, jangan mula daripada Amma Yatasaalun, mula daripada Iqra. Kemudian ada 4 surah yang pertama yang turun pada baginda SAW. Surah ini berapat-rapat. Yang pertama surah Al-Isra, yang kedua surah Kahfi, yang ketiga surah Taha, surah Maryam. Ini 4 surah yang mana kata baginda SAW, innahunna tiladi. Surah-surah ini adalah peninggalan aku untuk umatku. Nabi SAW beritahu, dan Nabi SAW beritahu sesungguhnya surah-surah inilah merupakan surah yang terhebat. Kan? Innahunna tiladi. Saya lupa dia punya hadis tu, tetapi baginda SAW beritahu inilah surah yang terawal yang patut diutamakan oleh umatku. Itu surah Isra, surah Kahfi, surah Taha dan surah Maryam. Surah ini peninggalan Nabi dan surah inilah aula untuk diutamakan oleh umatku. Surah Taha, surah Maryam, surah Isra dan surah Kahfi. Ini 4 surah. Jadi kalau kita mengajar tahfiz, kita mulakan kaedah ikut tarbiyah Nabi ini, insya-Allah banyak keberkatan dia, insya-Allah taala. Kalau kita boleh juga melalui Alif Lam Mim. Ada kalau kami belajar Pakistan, dimulai daripada Amma naik sampai ke Alif Lam Mim paling akhir sekali. Orang Turki menghafal Quran, dia ambil muka surat akhir sekali, muka surat akhir, muka surat akhir, muka surat akhir. Tapi kalau kita ambil kaedah menghafal Quran yang diajarkan oleh Nabi kita SAW, itu lebih barakah lagi, insya-Allah taala. Wa innahunna al-utaqa al-awwal. Al-utaq al-awwal. Sesungguhnya surah inilah surah yang pertama yang dimuliakan. Sepatutnya dimuliakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Innahunna tiladi wa innahunna al-utaq al-awwal. Masya-Allah, ya. Hadis dia. Maka selepas ditutup dipeluk Nabi SAW pada kali yang ketiga, faqala iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini kaedah mengajar Quran. Sebab itu saya beritahu kepada tuan-tuan, dalam Quran Allah tak cerita sembahyang dengan detail. Ada tak Allah cerita sembahyang mesti mula daripada takbir, lepas tu qiyam, lepas tu kita kena rukuk, lepas tu kena baca sekian-sekian, ada tak? Tak ada. Benda yang detail dalam Quran ni ada 2 tuan-tuan. Satu, menghafal Quran. Kaedah menghafal Quran ni detail dalam Quran. Siap dengan kaedah dia tuan-tuan. Cara menghafal pun Allah ajar dan juga kaedah. Yang kedua, berdakwah tuan-tuan, pun Allah Ta'ala ajar dengan detail dalam Quran. Jadi bila Allah ajar Nabi Muhammad 5 ayat, esok bila kita nak menghafal Quran surah Yasin, ustaz kenapa saya hafal surah Yasin tak ingat-ingat? Saya tanya pakcik tu, pakcik menghafal macam mana? Saya satu kali hafal tu daripada Yasin sampai Kun Fayakun. Kalau boleh nak ingat selalu semua. Orang nak ngapal satu Al-Mulk, satu surah terus, kan? Dia satu malam nak hafal satu surah, dia ingat sekejap boleh hafal 30 juzuk tuan-tuan. InsyaAllah boleh ustaz. Tapi bila kita dengar, semua kelang kabut bacaan dia tuan-tuan. Sebab dia hafal banyak terus. Sebab itu Jibril cuma bagi 5 ayat je. Mula-mula step pertama nak ngapal Quran, bagi 5 ayat dulu. Kan? Cuba 5 ayat. Dah boleh 5 ayat, baru tambah yang lain pula. Jadi tuan-tuan, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
Dan ulama kata kenapa Allah turunkan 5 ayat ini? Ulama kata Iqra ni mengandungi maqasidul Quran. Dah cukup dah. Khulasah Quran itu ada dalam Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, 5 ayat yang pertama ini. Yang pertama, Iqra ni mengajar tauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhan yang menciptakan. Allah cipta apa? Khalaqal insana min 'alaq. Allah ciptakan manusia daripada setitis air mani. Masya-Allah. Hebat tak Tuhan? Boleh buat manusia yang paling sempurna ini daripada setitik air. Saya selalu cabar mana-mana arkitek yang handal dalam dunia ni, kalau dibagi setitik air, dia boleh buat apa? Nak buat kontrak besar dalam dunia ni, Putrajaya ni nak buat, Perbadanan Putrajaya nak buat Putrajaya ni, bagi setitik air. Tak payah besi, tak payah simen, tak payah batu, boleh dah buat bangunan tuan-tuan. Tapi Allah buat manusia ni daripada setitik air. Sebenarnya air pun Allah tak perlu. Cuma dunia ni darul asbab, kenalah ada air. Kan? Wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy. Allah jadikan semua benda ni bermula daripada air. Benda hidup ni semua berasal daripada air, tuan-tuan. Maka yang pertama tauhid. Allah ajar kita tauhid. Hanya Tuhan yang satu je yang boleh cipta manusia daripada setitik air ni. Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha mulia, yang mengajar manusia melalui perantaraan qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allah yang mengajar manusia benda yang manusia tak tahu. Semua ilmu yang ada pada kita sekarang ni, ada ustaz, ada engineer, ada cikgu, ada ni, ada penyanyi. Tuan-tuan, ilmu ni semua Allah yang ajar. Dan ilmu yang Allah ajar pada kita ni baru satu zarrah daripada keseluruhan ilmu Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan, melalui Iqra ni saja tuan-tuan kita nak belajar ilmu tauhid. Yang kedua, Masya Allah, kita belajar ahkam. Dalam Iqra ni ada perintah Allah Ta'ala, bacalah. Allah suruh baca. Sebab itu tuan-tuan, baca Quran ni satu perintah Allah. Kalau kita baca Quran dengan merasakan ini perintah Allah, adakah kita rasa kita boleh baca lebih kurang? Adakah kita boleh baca main-main? Ini perintah Allah ni, baca Quran ni, perintah yang pertama. Walaupun Nabi Adam perintah pertama korban, tapi perintah yang pertama Allah suruh pada umat Rasulullah ni membaca. Tapi kenapa kita yang paling lemah membaca, tuan-tuan? Kenapa kita paling lemah membaca? Dan kita lebih seronok baca surat khabar daripada baca Quran. Pagi-pagi tak kena surat khabar, tuan-tuan, tak buka sinar harian, menggeletar, tuan-tuan, badan kita ni. Dah baca sinar harian tak cukup, tambah lagi dengan utusan, tambah lagi pula dengan apa lagi, kan? Tuan-tuan, surat khabar laku. Ulama kata surat khabar ni hanya laku kerana dia menceritakan peristiwa yang baru berlaku semalam. Tapi peristiwa itu, kalau cerita hari ni, laku lagi. Tapi cuba cerita surat khabar hari ni tu, cerita esok. Ini surat khabar semalam ni, ada orang nak beli tak, tuan-tuan? Surat khabar semalam, ataupun surat khabar sebulan yang lepas, kita nak jual, bang, RM1 bang. Gila ke ustaz, nak jual surat khabar semalam? Tuan-tuan yang mulia, benda yang laku selama-lamanya adalah Al-Quran, tuan-tuan. Dia cerita benda yang terdahulu, benda yang present, benda sekarang, dan benda nak berlaku akan datang yang manusia tak pernah tahu. Allamal insana ma lam ya'lam. Al-Quran mengajar kita benda yang kita tak tahu. Sebab itu dipanggil maqasidul Quran. Maksud Quran ada pada Iqra. Sikit lagi, last tuan-tuan, Masya Allah, minta maaf panjang sikit. Insya Allah, dia maklumlah dah lama 3 bulan tak ni. Lepas geram sikit lah, insya Allah. Yang ketiga, tuan-tuan, akhbar. Dalam Iqra ni ada perkhabaran daripada Allah. Kalau Allah tak cerita kita ni daripada air mani, kalau Allah tak beritahu yang kita ni daripada air mani, kita sedar tak diri kita ni, tuan-tuan? Tiba-tiba kita tengok anak kita, macam saya lah ada anak bonsu, tuan-tuan. Allah tengok anak bonsu ni cantik betul, lawa betul. Percaya tak kita anak ni diciptakan daripada setitik air mani? Kalau Allah tak beritahu, tahu tak kita ni daripada apa asal usul kita, tuan-tuan? Tak tahu. Tapi Tuhan yang maha hebat ni beritahu korang ni asalnya air mani. Supaya yang pertama sedar diri, yang kedua tahu
yang buat kau orang daripada air mani sampai jadi cantik, handsome, lawa, gagah, perkasa, cerdik, boleh menguasai dunia ni, adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang ciptakan kamu. Masya Allah. Jadi sebab itu, atas dasar kesyukuran, letaklah diri kamu sepenuhnya bersujud depan Allah, mengaku Allah sebagai Tuhan kamu, dan mengaku di saat kita sedang bersujud, ya Allah, Engkaulah segala-galanya, aku tak ada apa-apa. Kan pagi tadi saya dapat sikit tengok video satu orang ustaz bagi tahu, Masya Allah, satu orang hamba yang sukses, yang berjaya, waktu dia bersujud, kalau dia orang kaya, dia menafikan kekayaan dia, Allah, sesungguhnya akulah paling miskin, Engkaulah yang paling kaya. Kalau orang alim tengah bersujud, ya Allah, akulah orang paling jahil, Engkaulah yang maha mengetahui. Barulah dapat sifat hamba, tuan-tuan. Kalau kita ni orang pandai macam-macam, kita nafikan diri kita, aku adalah setitik air yang hina dina, di depan Allah Ta'ala kita sedang bersujud, maka kita sedang bersujud di hadapan Tuhan yang bukan menciptakan saya, tapi menciptakan alam semesta ini. Masya Allah. Inilah yang Nabi ajar pada kita, tuan-tuan. Terima kasih banyak pada Rasulullah. Kalau Nabi tak beritahu tentang benda ni, tuan-tuan, kita tak tahu pun Tuhan kita ni hebat, Tuhan kita ni Allah Subhanahu Wa Taala. Orang dulu-dulu kata Tuhan ini matahari, ada orang dulu kata Tuhan ini pokok, ada orang kata Tuhan ini, Masya Allah, macam-macam benda yang lain. Tetapi hanya Rasulullah SAW yang mengajar kita, Tuhan kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Fazalikumullah rabbukumul haq. Itulah Tuhan kamu, Tuhan yang sebenar. La ilaha illahu, tiada Tuhan melainkan dia. Masya Allah. Maka sembahlah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah sama-sama kita bersyukur pada Allah. Malam ini selesai sudah kuliah kita bertajuk Masya Allah, Nurul Yaqin, cahaya keyakinan fi sirati Sayyidil Mursalin. Mudah-mudahan insya-Allah memberikan kecerahan dalam hidup kita, mencerahkan hidup kita, dan kita dapat menjalani kehidupan kita ikut jejak langkah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah amin amin ya rabbal alamin. Sekian dulu aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما بمنك وفضلك وكرمك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافيه والسلامه وحققنا بالتقوى والاستقامه وعذنا من موجبات الندامه في الآل والمآل انك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا متابعه النبي صلى الله عليه وسلم اولا واخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعباده وعملا صالحا. اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك وحب من ينفعنا حبه عندك والعمل الذي يبلغنا إلى حبك. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Tutup majlis dengan baca tasbih kafarah. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.